Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan sambung penerangan saya berkaitan dengan ulang kaji topik-topik bahagian A, Kertas 2 Matematik Moden SPM 2020. Okey, jadi tajuk yang seterusnya yang saya akan bincangkan adalah berkaitan dengan kebarangkalian. Okey, jadi kita tengok kepada paparan skrin sekarang. Soalan Q10.1. Okey, sekumpulan 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan iaitu Abu, Bala, Chong, Dahlia, Elisa menyertai satu kajian tentang jenis tumbuh-tumbuhan di sebuah kawasan hutan simpan. Setiap hari, 2 orang murid dipilih secara rawak untuk menyediakan laporan. Murid yang pertama dipilih menulis laporan dan murid yang kedua dipilih akan membentangkan dapatan kajian tersebut. Okey, A. Berdasarkan maklumat tersebut, senaraikan semua pasangan yang mungkin terpilih untuk menyediakan laporan. Okey, pelajar. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dia bagi dua orang dipilih, tapi orang pilihan pertama tugas dia lain, orang pilihan kedua tugas dia lain. Maksudnya kalau A dengan B, B dengan A, dia takkan sama sebab tugas dia adalah berlainan. Jadi maksudnya perlu ada ulangan macam tu. Okay, jadi kita tengok kepada A, dia suruh senaraikan. Jadi kita kena senaraikan. Jadi kita ada apa? Okay, jadi kita ada 3 orang murid lelaki. 3 murid lelaki. Kemudian murid lelaki ni ada Abu, Bala dan Chong. Kemudian ada 2 murid perempuan. Perempuan kita ada Dahlia dan Elisa. Okey, dalam soalan ni awak tak boleh gantikan dengan A tu sebagai Abu, B sebagai Bala, C sebagai Chong. Okey, kenapa? Sebab dia tak nyatakan bahawasanya boleh buat penggantian. Jadi untuk senaraikan ni awak tolong guna perkataan penuh. Jadi A dia nak ruangan sampel, betul? Jadi sampel awak adalah bersamaan dengan awak nak senaraikan mesti buka dulu kurungan kerinting, curly bracket, lepas tu buka kurungan untuk menyatakan pasangan. Jadi mungkin Abu, Bala, kemudian Abu, Chong. Setiap pasangan mesti letak dalam tanda kurung. Antara dua yang dipilih tu mesti letak tanda koma. Yang seterusnya Abu Dahlia, kemudian Abu Elisa. Yang seterusnya Bala Abu, Bala Chong, Bala Dahlia, Bala Elisa. Yang seterusnya Chong Abu, Chong Bala, kemudian Chong Dahlia, kemudian Chong Elisa. Yang seterusnya Dahlia. Okey. Dahlia Abu,
Kemudian Dahlia Bala, Dahlia Chong, Dahlia Elisa. Okay. Yang seterusnya Elisa Abu, Elisa Bala, Elisa Chong, Elisa Dahlia. Okay, tutup kurungan, mesti tutup kali bracket dekat ujung sebab kita dah buka yang dekat depan. Okay. Jadi maksudnya sampel kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20. Jadi kita ada sampel 20. NS adalah sama dengan 20. Okay, kita dah senaraikan. Okey, B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya seorang murid perempuan dipilih. Jadi, awak kena tengok yang mana yang ada murid perempuan dipilih. Okey. B1. Mesti senarai ya, sebab dia kata dengan menyenaraikan. Kalau tak senaraikan, awak tiada markah. Jadi, senaraikan dulu. Okay, jadi buka curly bracket yang ada perempuan. Soalan dia ada ni. Sekurang-kurangnya seorang perempuan. Jadi mungkin seorang perempuan ataupun dua perempuan. Sebab paling kurang seorang. Okey. Jadi dua pun boleh. Jadi sekurang-kurangnya satu perempuan, kita ada Abu Elisa. Abu Dahlia. Yang ni Abu Dahlia, Abu Elisa. Okey. Abu Elisa, kemudian Bala Dahlia, kemudian Bala Elisa, okay, kemudian ada Chong Dahlia, kemudian Chong Elisa, kemudian Chong Elisa, Dahlia Abu, kemudian ada Dahlia Bala, kemudian Dahlia Chong, kemudian Dahlia Elisa, okay, kemudian ada Elisa Abu, kemudian ada Elisa Bala, kemudian ada Elisa Chong, seterusnya Elisa Dahlia. Okay, dia nak ke barangkalian. Jadi ini ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Oleh sebab itu kebarangkalian, okay, sama dengan 14 per dengan
20. Jadi boleh kecilkan jadi 7/10. Okay, yang seterusnya soalan. Dua murid berlainan jantina dipilih. Jadi dua jantina dipilih. Jadi yang kedua kena senaraikan. Masih kena senaraikan. Jadi awak ada Abu Dahlia. Kemudian Dahlia Abu. Kemudian Bala Dahlia. Kemudian Dahlia Bala. Seterusnya Chong Dahlia. Kemudian Dahlia Chong. Ada lagi? Okey, kemudian Abu Elisa. Kemudian Elisa Abu. Kemudian Bala Elisa. Seterusnya Elisa Bala. Kemudian Chong Elisa. Kemudian Elisa Chong. Okey, jadi dah tak habis kan? Jadi kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oleh sebab itu, kebarangkalian adalah bersamaan dengan 12 per dengan sampel kita 20. So, dapat berapa? Kecilkan. So, dapat 3/5. Kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okay, nombor 2 ni tolong batalkan sebab maklumat tak cukup. Okay, kita tengok kepada soalan Q10.3. Okey, Raja 8 menunjukkan 3 kad di dalam kotak A dan 4 kotak di dalam kotak B. 4 kad di dalam kotak B. Okey, dalam kotak A ada nombor 2, 4 dan 5. Untuk kotak B ada kad yang bernombor 6, 7, 8 dan 9. Okey, kemudian Sarah memilih sekeping kad secara rawak daripada kotak A. Jika satu nombor ganjil dipilih, kad dimasukkan semula ke dalam kotak A. Jika suatu nombor genap dipilih, kad itu dimasukkan ke dalam kotak B. Kemudian sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak B. Okey, senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi ruangan sampel itu. Okay, ingat bila dapat nombor ganjil, kad tu dimasukkan dalam kotak A. Jika nombor genap dipilih, maka dia boleh masuk dalam kotak B. Okay. Jadi, kita ada 2, 4, 6. Okay, jadi sampel kita
Okey, jadi sampel kita ada sampel adalah samaan dengan buka curly bracket dulu. Jadi kalau 2 dia akan masuk dalam B. Jadi 2 mungkin boleh dapat 6. Kalau 2 dengan 4, kalau 2 pilih 4, jadi maksudnya kad tu tersebut akan masuk dalam yang kedua iaitu 6, 7, 8, 9. Jadi ada tambah 2 kalau dapat nombor 2. Okey. Itu maksud dia tadi. Okey. Kalau dia nombor 4, okey. Jadi asal 6, 7, 8, 9. Okey, jadi kena ada pertambahan lagi iaitu nombor 4. Okey, kalau nombor 3, kalau dapat nombor 5 tak ada masalah sebab nombor kad pada yang kedua masih kekal. Okey, jadi kita merujuk kepada yang nombor 2, jadi 2, 6. Kemudian 2, 7. Kemudian 2, 8. Kemudian 2, 9. Last sekali mungkin boleh 2, 2. Okey, dalam kes yang kedua, bila dapat nombor 4 pada kotak A, jadi sebab dia adalah nombor genap, maka dia akan dimasukkan dalam kotak B. Jadi, dia akan dapat 4, 6, 4, 7, kemudian 4, 8, 4, 9 dan mungkin akan dapat 4, 4. Okey, yang seterusnya, kita merujuk kepada yang kelima. Okey, jadi yang 5 kita ada 5, 6, 6, 5, 7, 5, 8, dan sekali lah 5, 9. Tutup curly bracket. Jadi bilangan sampel kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, kita tengok kepada soalan B. Soalan B dia kata, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad berlabel nombor genap. Dua-dua kad berlabel genap. Jadi daripada sini, aku kena senaraikan yang dua-dua genap. Jadi, kita ada apa? 2, 6. Next. 2, 8. 2, 2. Tengok pada sampel. Terusnya ada 4, 6. 4, 8. Kemudian 4, 4. Next. Ada lagi? Tak ada dah. Okey, jadi tutup dengan curly bracket. Oleh sebab itu, kebarangkalian adalah sama dengan yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi maksudnya 6/14. Boleh kecilkan. So, akan dapat 3/7. Okay, itu yang pertama. B1. B2, sekeping kad berlabel dengan nombor ganjil dari kotak A. Sekeping kad berlabel dengan nombor ganjil dari kotak A. Maksudnya nombor ganjil ada satu sahaja iaitu 5. B2. So yang ni saja. Kita ada 56, 57, 58, 59. Jadi 56, 57, 58, 59. Oleh sebab itu, kebarangkalian
Adalah bersamaan, kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 per dengan sampel 2, sampel apa ni? Sampel 14. Jadi 4 per 14 boleh kecilkan jadi dapat 2 per 7. Okay, yang seterusnya kita tengok kepada yang ke soalan 10.4. Okey, Raja 7 menunjukkan dua buah kotak P, Q, dua buah kotak P dan Q. Kotak P mengandungi 5 biji bola yang berlabel dengan nombor 1 sehingga nombor 5. Kotak Q pula mengandungi sebiji apple, sebiji pisang dan sebiji jambu air. Dalam suatu acara sukaneka Hari Guru, peserta dikehendaki mengambil sebiji bola dari kotak P dan sebiji buah dari kotak Q. Okey, dengan menggunakan huruf A untuk mewakili apple, huruf B mewakili pisang dan W mewakili buah jambu air, lengkapkan ruang sampel pada jadual 1 di ruangan jawapan. Yang ni senang sebab dia guna jadual. So tak ada masalah. Jadi ini 1B, ini adalah 1W, next adalah 2A, 2B, 2W, next 3A, 3B, 3W, 4A, next 4B, 4W, 5A, 5B, 5W. Okey, jadi sampel kita ada 15. Jadi soalan yang pertama dia kata, soalan B. Okey, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa peserta mendapat bola berlabel nombor 1 dan buah apple. Atau maksudnya boleh jadi ada nombor 1, tak ada apple, ataupun mungkin boleh ada apple tapi tiada nombor 1. Okey, jadi B1, okay, kita senaraikan dulu, maksudnya kita akan ada 1A, mungkin 1B, 1C. 1B, 1C. Okey, itu yang ada nombor 1. Okey. Sebab dia atau, jadi maksudnya boleh salah satu pun tak ada masalah. Jadi yang seterusnya 2A, 3A, 4A dan 5A. Jadi kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kebarangkalian adalah sama dengan 7 per dengan sampel kita 15. Okey, yang kedua. Peristiwa kebarangkalian bahawa peserta mendapat bola berlabel dengan nombor perdana dan buah pisang. Jadi nombor perdana apa dia? 2, 3, 5. Okay. Dan buah pisang. Yang ni wajib ada dua-dua sebab dia perkataan dan. Okay. Jadi kita senaraikan jadi 2 pisang. Kemudian 3 pisang. 5 pisang. Letak dalam curly bracket. Jadi kebarangkalian, saya guna huruf P ya, kebarangkalian adalah bersamaan dengan tak ada 3 per 15, jadi 1 per 5. Okay, soalan yang seterusnya. U10.4. Jadual 1.1 menunjukkan 4 jenis topping pizza dan 3 jenis sos yang tersenarai dalam menu dihidangkan oleh sebuah truk
pizza. Okay. Jadi setiap pelanggan boleh memilih secara rawat sejenis topping dan sejenis sos semasa memesan setiap pizza. Okey, dengan menggunakan kod untuk mewakili topping dan sos, lengkapkan pilihan yang mungkin oleh pelanggan di ruang jawapan pada jadual 11.2. Jadi, yang ni adalah T1 S1, kemudian T1 X2, next T2 S1, T2 S2, T2 S3, kemudian T3 S1, T3 S3, T4 S1, T4 X2, T4 X3. Okay, B. Okey, dengan menaraikan kesudahan yang mungkin bagi setiap peristiwa, hitung kebarangkalian bahawa topping seafood dipilih. Jadi seafood, tengok seafood adalah T3. Mesti ada T3. Jadi jawapan untuk yang pertama, dia kena senaraikan sebab dia suruh dengan menyenaraikan kesudahan. Jadi yang ada T3, jadi yang ni mesti ada. Jadi T3 S1, T3 S2, kemudian T3 S3. Jadi hanya ada 3, jadi kebarangkalian sama dengan 3/12. Jadi boleh kecilkan dapat 1/4. Okey, yang kedua, topping chicken ataupun sos barbecue dipilih. Topping chicken. Jadi topping chicken T1. Jadi mesti guna T1. T1 atau dia kata barbecue sauce iaitu S2. Yang ni atau bila atau maksudnya boleh salah satu, tak semestinya dua-dua. Okey. Jadi temper dia adalah T1 S1, T2 T1 S2, kemudian T1 S3, kemudian T2 S2, kemudian T3 S2, kemudian T4 S2. So, kebarangkalian adalah bersamaan dengan 6/12. So, dapat 1/2. Okey, yang seterusnya. Okey, kita tengok pada soalan Q10.6. Okey, Raja 10 menunjukkan 2 kad di dalam kotak K dan 3 kad dalam kotak beg M dan 5 kotak dalam beg N. Okey, 1 kad dipilih secara rawat daripada kotak K. Jika kad berlabel dengan huruf A dipilih, maka 1 kad dipilih daripada beg M. Jadi kalau A dipilih, maka dia akan pergi kepada beg M. Beg M maksudnya 25P. Okey. Kemudian dia kata apa lagi? Jika kad dengan nombor 6 dipilih, kalau 6 dipilih, dia akan pergi kepada, maka 1 kad dipilih daripada beg N. Jadi kita ada 39QRT. Okey. A. Senaraikan ruangan sampel. Jadi A, sampel kita ada, maksudnya kalau pilih A, boleh pilih daripada beg M saja. Jadi A2, kemudian A5, kemudian ada AP. Okey.
Kalau pilih 6, boleh pilih daripada back end. Jadi 6, 3, kemudian 6, 9, 6Q, 6R, 6T. Okay, dia nak ke barangkal, dia suruh senaraikan ruangan sampel dah. Okay, yang seterusnya. Okay, senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu dan cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad itu berlabel dengan nombor. Yang dua-dua nombor. Jadi, B1 senaraikan yang ada dua-dua nombor iaitu 63, kemudian 69, itu saja. Jadi, kebarangkalian sama dengan 2 per 1, 2. Yang ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampel 8. Jadi, kecilkan dapat 1 per 4. Okay, yang kedua, dia kata satu kad berlabel dengan nombor dan kad yang lain berlabel dengan huruf. Jadi, yang kedua, mesti satu nombor, satu huruf. Jadi, kita ada A2, A5, kemudian ada 6Q, kemudian ada 6K, ada 6T. So, kebarangkalian sama 1, 2, 3, 4. Per dengan jumlah sampel 8, dapat 1 per 2. Okay. Jadi setakat ni saya harap anda boleh mengikuti dengan baik. Okay. Kita tengok kepada soalan terakhir untuk topik ini untuk dibincangkan pada kali ini, iaitu Q10.7. Okey, tengok jadual 11 di bawah menunjukkan nama peserta daripada Persatuan Geografi dan Persatuan Sejarah yang menghadiri satu latihan kepimpinan. Okey, A, seorang peserta dipilih secara rawat daripada Persatuan Sejarah, kemudian seorang peserta lagi juga dipilih secara rawat daripada Persatuan Sejarah. Okey, jadi yang ni dia hanya merujuk kepada sejarah sahaja. Okey, senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin dalam ruangan sampel. Okey. Seorang peserta, maksudnya 2 orang dipilih. So, untuk A, sampel dia kita ada daripada sejarah, mungkin Chandra, Farah. Okey. Mungkin Chandra, Ani. Nampak tulisan teruk sangat tulisan. Okay, jadi kita ada sampel Chandra, Farah. Kemudian kita ada Chandra, Ani. Okay, ataupun Farah, Ani. Okay. Itu adalah sampel dia. Okay. Itu yang pertama. A1. A2. Okey, seterusnya cari kebarangkalian bahawa seorang lelaki dan seorang perempuan dipilih. Jadi seorang lelaki dan seorang perempuan dipilih hanyalah kita ada Chandra, Farah, kemudian kita ada Chandra, Ani. Jadi kebarangkalian kita ada 2 per
3. Sampel kita adalah 3. 1, 2, 3. Okay. B. Seorang peserta dipilih secara rawat daripada kumpulan lelaki dan kemudian seorang peserta lelaki dipilih secara rawat daripada kumpulan perempuan. Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin dalam ruang sampel ini. Jadi sampel, jadi mungkin Anwar, Anwati, Anwar Ling, kemudian Anwar Susan, mungkin Anwar Nadia, mungkin Anwar Farah, kemudian Anwar Ani. Okey. Yang seterusnya T-Link, T Susan, T Nadia, kemudian Chandra, Chandra Ling, Chandra Susan, kemudian Chandra Nadia, kemudian kita ada Chandra Farah, kemudian Chandra Ani. Okey. Jadi sampel kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. And sampel 13. B2 dia kata seterusnya cari kebarangkalian bahawa kedua-dua peserta dipilih itu daripada geografi. Jadi yang geografi adalah Anwar Ling, Anwar Susan, Anwar Nadia. Okey. Seterusnya T Ling, T Susan, T Nadia. Okey, jadi kita ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kebarangkalian adalah sama dengan 6 per 13. Okey, jadi saya harap awak dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jadi awak cuba jawab. Okey, nanti bila peperiksaan awak cubalah jawab soalan ini dengan sehabisan baik supaya awak dapat lulus dengan baik dalam SPM nanti. Okey, jadi sampai sini untuk perbincangan kali ini. Sekian, terima kasih.